So test audio 1 2 3. So hari ni nak buat video pasal ni dua. Ni merupakan capture card budget. Capture card HDMI video capture untuk kita capture input daripada HDMI, iaitu contohnya macam korang ada PlayStation atau Nintendo Switch macam ni kan, ataupun korang ada kamera DSLR, mirrorless apa semua tu untuk capture masuk HDMI dan dia connect pada PC dan korang boleh record input tu ataupun korang nak buat live stream ke apa ke. Sebelum-sebelum ni buat yang familiar, brand-brand yang famous macam Razer, ada Elgato, ada Avermedia, Blackmagic Design, yang datang dengan capture card yang kalau korang perasan harga dia tak adalah murah, dalam bermula pun dah dekat 500 lah lebih kurang harga, dan north ke berapa ribu lah, depend pada function dan feature yang ada. So capture card yang orang biasa cari adalah capture card yang ada beberapa function, iaitu first kali ada input yang boleh capture HDMI dan juga kebiasaannya ada HDMI output. Macam contohnya kat sini saya ada Atom Mini, dia ada HDMI input dan ada HDMI output. Kegunaan dia ialah untuk pass through video tu, iaitu satu untuk capture dan satu lagi untuk keluar ke monitor lain ataupun TV supaya dia tak ada latency untuk korang main game. So kalau korang kalau korang capture ikut software, so mesti ada latency sikit, walaupun sikit. Mungkin ada orang yang pro dia rasalah, untuk macam saya tak risau sangat. So inilah capture card budget yang berharga RM30, RM40 kalau korang boleh cari dekat Lazada. RM30, RM40. Kalau korang tengok capture card lain semua harga RM500, RM600, RM700, dan pada waktu PKP sekarang ni semua dah markup harga tak pahal tak ada orang, ataupun sebab banyak sangat demand kan, ramai orang beli sampaikan resell kedai-kedai pun dah start simpan stok ataupun nak markup harga lah. Sehari tu pergi kat Loyat tengok, dah tak ada dah stok. So yang cuma ada tinggal cuma PCIe card je. PCIe kira korang kena masukkan dalam komputer lah. Apa advantage beli capture card murah ni? First kali ialah dia murah lah. This one harga RM30, RM40, korang beli banyak-banyak pun tak apa. Capture card lain harga RM500. Lepas tu dia capable untuk capture 1080p 60 frame. So kalau korang nak guna untuk main game, okey lah, ngam-ngam lah 60 fps kan. Tapi dia tak ada pass through. Dan juga dia jenis USB, so korang just plug and play, dia akan jadi detect sebagai ala-ala webcam. So kalau korang ada kamera atau apa-apa, korang plug in. Contohnya dekat software-software macam Skype, Skype ataupun Discord, dia akan detect sebagai webcam. So korang boleh tukar just korang punya display video tu sebagai device output daripada device ni. Apa negatifnya benda ni? First kali, inilah USB punya jenis kan. Lepas tu this one ialah USB 2.0 dan this one pula ialah USB 3.0. So USB 2.0 ni concern dia ialah adakah dia cukup bandwidth untuk nak bawa data banyak-banyak tu 60 fps 1080p tu. USB 3.0 mungkin tak ada isu. So satu lagi latency untuk dua-dua ni. USB 2.0 ni macam mana, USB 3.0 ni macam mana? Adakah cukup, dia ada latency tak bila kita contohnya sekarang saya kat tangan ni kan. Nampak dekat video ni tak ada latency kan, walaupun this one ialah webcam. So blur-blur sikit, tak apalah kan. So nampaklah dua-dua latency okey lah, ngam-ngam lah. Okay, this one macam mana pula kita akan test sekarang. Kita cocok dekat hub je. Right, then saya akan plug in satu kamera kat sini, iaitu ialah Sony Action Cam. So saya akan plug HDMI ni pada input kat sini untuk kita test. Alright. Okay, dah masuk. So macam mana nak tunjuk So contohnya tadi kata yang dia boleh input sebagai webcam kan. Kita pergi dekat sini, kita pergi kat voice video dan kita pilih input ni sebagai USB camera. So test video. Tak detect pula. Oh, sebab alright tu keluar. So dia detect sebagai webcam dekat sini. Ada latency tak? Test 1 2 3. Tak adalah teruk sangat. Okey lah, ngam-ngam lah. Color pun acceptable. So kita try buka dekat OBS pula. So kita try capture ni, kita tengok.
Okay, so kat sini nampak input untuk benda ni ada. Dan color ni sebab saya letak color profile dia neutral. So memang macam tu. Alright. So inilah dia pakai capture card this one. USB 2.0. So sekarang kita test USB this one pula. Alright. Okay. Kita try capture tukar this one pula. Um, tak pasti kalau dua-dua boleh berjalan serentak atau tak. So, kita test je lah. Okay, kita tukar input this one pada this one. Okay. Alright. So boleh. Nampak? This one pakai USB panjang. This one kita pakai USB panjang dan USB pendek tak pakai. Sama juga setting dia MPEG. Kalau kita pakai YU2 dia akan lag. Sebab tak cukup bandwidth agaknya. Kita kena pakai MPEG. Color space pun kena sama 709 ataupun 6101, tak tahu apa beza dia. Just color range ni still ada partial kalau dia akan detect dekat application macam Skype dengan Discord. So dengan full ni dia tak kontras sangat lah. Dia tak kontras sangat. So kalau nak capture 1080p macam ni lah. Ngam lah untuk capture ni. So sekarang saya akan cuba untuk capture input daripada game pula. Okay. Kita mini 0. So input daripada sini saya nak tukar pada input kat sini. Ya, memandangkan ni dua-dua sama tadi. Kita inputkan pada satu je lah. Sebab sama je rasanya. So tarik sebab this one dah tight kat belakang. Kabel dah route elok kat belakang tu. So tak boleh nak tarik sangat. HDMI. Alright. So kita tengok pada capture. Ni ada. So satu problem yang saya perasan ialah untuk benda ni problem dia ialah dia tak ada audio capture. So game tak ada audio lah. So itulah problem dia satu. Kalau korang nak jadikan dia sebagai kamera macam tadi tu, pakai kamera ni untuk jadi input ataupun DSLR ke, korang ada mirrorless camera spare, okay, memang ngam. This one so far saya tak nampak yang ada laggy ke apa ke. Mungkin sebab saya main game yang tak ni sangat. Saya tengok sekejap. Right, kita test dulu main game. Okay tak? Ni ialah benda-benda Hori punya switch controller. Right, saya akan zoom kat sini. Yeah, tak apalah, nampak semua kan. So problem dia bila korang main ni tak ada audio lah. So tak best sangat, tak ada audio. Kecuali kalau korang plug in audio dekat monitoring kat situ, baru okay sikit. So kita ambil kaki. So far macam tak ada lag sangat lah. Mungkin adalah milliseconds yang saya tak perasan. Ataupun gameplay ni semua sebab kita ni pun dah memang wireless dan ada benda-benda lagi kan. So ini merupakan just test review lah untuk test benda ni. Kita ubah balik pada pakai input dan mungkin kena tak payah. Hai. Alright. So itulah dia. Kalau kita main game contohnya kan, kita nak buat sebagai webcam ke, okey lah ni. Bilik sepa sikit. So dapatlah macam ni. Kalau korang rajin sikit, korang buatlah macam webcam bawah ni. Settle. Dapat untuk main game. Alright. Untuk audio pula, just enable kat sini. Ada game audio. Alright, so itulah saja test video pada hari ini untuk kita test review video capture murah RM30. So apa point saya kat sini ialah berbala beli benda ni untuk korang yang nak guna capture kamera, untuk korang nak guna capture apa-apalah pun. Tapi problem dia tak ada audio ataupun saya salah tengok ataupun salah adjust. Tak sure sebab dah cari option dekat sini macam tak ada audio settings. So itulah saja video pada hari ini. Terima kasih. Bye bye. Peace. Peace out. Peace out. Main game sama main game pula.
Alright. Crap, tak ada duit. Apa ni? Death or inflicts. Devastating or... Crap. Macam void. So... Apa ni? Barnacle. Itu lagi. Oh. Power. Ayam. Alright. So, itulah saja video pada hari ini. Kita ketemu pada video seterusnya. Benda ni pun tak buat review tu. So, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa pada video seterusnya. Bye-bye. Peace.